bar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Market buka start pukul 6 pagi, dekat broker lah. 6 pagi dan SM tengok dulu, dah rasa dah pukul 6 kot sebab dah start daylight saving benda semua. Alright, so kita akan lihat lah berapa banyak pergerakan sepanjang hari tu. Okay, semua currency utama kita ada untuk sebagai screener. Untuk forex boleh lah, kalau nak pakai untuk saham pun boleh guna yang lain-lain, semua ada. Okay, dan yang ini saya nak savekan satu benda yang selalu kita buat bersama. Weekly kita akan pergi ke snipping tools. Saya akan tunjukkan apa plan kita. Macam mana kita buat. Okay, kita savekan dulu. Weekly. Okay, dan next adalah monthly. Okay. Alright. Tapi ingat minggu depan adalah minggu yang paling penting, paling memang apa orang kata market jangkakan volatility gila punya pada minggu depan. Volatility tinggi atas bawah mungkin akan gila-gila berlaku. Minggu depan antara paling penting. Cuma hari Isnin tu mungkin quiet. Start hari Selasa, Rabu, Khamis tu akan dah start gangster sikit. So hati-hati, ada plan. Okay, ni yang kedua. Finviz. Dan yang ketiga. Forex Factory. Forex Factory selalunya kita lihat kepada economic calendar, tu yang basic kita akan gunakan. Tapi ada juga forum, ada juga kita nak lihat apa bias. Contoh dekat broker mana lah. Ni dekat ni dia tak tahu update daripada broker mana. Tengok 230 trader buy, 226 trader sell. Yang ini dia kita boleh lihat siapa-siapa account yang attachkan dekat Forex Factory ni, kita boleh lihat apa pattern kebanyakan trader sekarang. Tengok semua sekali neutral ke arah hari apa orang kata? Hari Min. Min, waalaikumsalam Min. Lama tak jumpa kau. Dengar cerita dah makin kurus. Ini kurus seorang-seorang. Okey, tu abang Amin kita ada Aminul Hikmi. Lama dia tak ada. Dia pergi gym. Okey, ni kalau kita tengok pattern untuk live account untuk kebelakangan ni, seminggu ni untuk ke arah minggu depan, kita nampak semua sekali dah dekat tengah-tengah semua. Semua dah ambil berhati-hati. Okey, faham so ini yang kita ada dekat sini. Sama sekali kita boleh buka. Tengok ni minggu depan. Mesti ada merah. Presidential election Selasa, hari Rabu baru dapat jawapan. Okey, sebab dia macam Malaysia. Ni kan waktu dia pergi mengundi waktu US. Lepas tu dah malam, barulah malam waktu Malaysia. Kat sini hari Rabu. Hari Rabu baru nampak kegembiraan dia. Siapa naik, siapa turun. Kalau tengok daripada 2016 punya election, 400 pip EU, GU 500 pip, USD JPY 500 pip, Nasdaq 400 point. Banyak So kita tengok daripada pattern yang sebelum, memang gangster. Memang pergerakan dia tak normal punya. Makin kurus. Itulah. Makin besar lepas tidur atas duit je. You mean? Nanti tunggu PKP habis, kita dating Okey, ni untuk Forex
Factory. Forex Factory. Dan yang ke berapa ni? Yang keempat apa ada kita ada Position Size Calculator, Position Size Calculator. Calculator. Okey. Yang ini Position Size Calculator, saya menggunakan yang ini. Saya menggunakan yang Baby Pigs punya. So yang Baby Pigs punya amat mudah untuk kita pakai. Kita tinggal masukkan berapa jumlah kita nak rugi, berapa risk kita, stop loss kita berapa, dan pair apa yang kita trade, dan kita akan dapat jawapan. Tekan je calculate, nanti akan dapat jawapan. Berapa lot size yang sesuai, berapa amount yang patut kita trade, berapa yang sanggup kita risikokan. Ni Position Size Calculator. So kita boleh pakai yang dekat sini, dekat Baby Pips punya, mudah. Okay, next. Nombor 5. Trading Economic. Trading Economic. Okay, .com. Dekat sini ada S rasanya. Ada S. Okay. Ni. Yang dekat sini kita boleh lihat cerita, apa headline dan apa data-data yang lebih detail untuk sesebuah negara. Itu yang kita boleh guna pakai dan kita boleh lihat. Trading Economics. Itu paling detail lah setakat ni yang kita ada. Trading Economics So yang ini kita boleh lihat, letakkan dalam bookmark kat sini semua sekali. Lepas tu kita boleh gunakan. Alright. So next adalah Forex Live. Forex Live nombor 6. Forex Live. Okey, dekat Forex Live apa yang menariknya adalah dia akan ceritakan tentang dia akan update apa yang berlaku dekat luar. Apa cerita-cerita yang menarik dekat luar, apa headline yang menjadi catalyst ataupun menjadi penyebab pergerakan sesuatu, harga semua sekali akan update kat situ. Dia punya sleep masa, maksudnya daripada actual masa dalam 3-4 minit. Sebenarnya tu agak lama sebab ni percuma. So tapi kita boleh pakailah. So kita boleh gunakan dan ada cerita ni yang menyebabkan pergerakan dia. Dari homepage, klik dekat mana masuk sini untuk Forex Live. Ni homepage ni. Ni homepage. Lepas tu tekan je lah apa cerita, baca. Yang tadi saya tekan ni. Nak tengok apa cerita dia. Dari homepage ni forexlive.com. Okey? Itu forexlive.com. Wimun So, ni lah forexlive.com. So itu yang kita boleh pakai. Okay, dan next adalah Market 24 Hours Clock. Market 24 Hours Clock. Cucuk. Market 24 Hours. 24H Clock. Okay, yang ni. Yang ini pun kita akan gunakan untuk melihat timing. Waktu bila sesuai kita masuk market. Okey, adakah pada waktu pagi? Adakah pada waktu petang? Adakah waktu bila kita nak trade? Tengok mana bursa dia buka. Waktu pukul berapa bursa dia buka. Tu yang kita nak tengok. Okey. Ni kalau kita lihat US sekarang buka pada pukul 9.30. Minggu depan dia start pukul 10.30. So kita kena tahu waktu-waktu ni. Dan Sydney pukul 7. Jepun maintain pada pukul 8. Dia tak terjejas Jepun dia maintain pukul 8. Okay, yang akan bergerak adalah Australia, New Zealand, Euro, apa lagi? US, Kanada. London pun akan bertukar waktu untuk daylight saving. So kita kena sebenarnya market aktif, market paling tip top untuk kita masuk dia. Okay, market 24 hours clock. So boleh ambil. Next 8 dah habis.
8 saya subscribe dekat dekat email. Okay, BK Asset Management, ni untuk dia summarizekan apa untuk minggu depan, apa game untuk minggu depan. Ni siapa-siapa yang nak update, nak subscribe bolehlah. Daripada BK Asset Management. Ni pun percuma. So saya update, saya subscribe dekat email. Ni boleh gunakan So saya boleh tahulah apa plan dia, apa pendapat dia. Dia akan ceritakan mengenai pendapat dia lah. So kita boleh baca. Menarik juga. Cuma tak apa orang kata, tak readable. Dia punya ni, dia punya perenggan dia besar-besar sangat, jauh-jauh. So nak baca pun stres. Besar-besar panjang kan. Kalau dia buka sikit-sikit lagi, boleh senang. Ni dia tak belajar untuk copywriting punya ni. Perenggannya jauh-jauh besar-besar. At least 3-4 tu je baris. Baru senang kita nak baca. Kita sekali scan dah boleh baca. Okey, tapi boleh subscribe lah ni BK Asset Management. Boleh? Masuk je. Nanti akan subscribe Katilin punya newsfeed. Nanti apa-apa dia update. Dia pun ada update masuk dekat Forex Factory kot. Dekat investing.com pun dia ada masuk. So banyak lah. Pendapat dia boleh layan juga. Dia gunakan bahasa yang simple-simple. So kita boleh senang nak faham. Okey, tu 8 website utama yang 7 website utama yang saya selalu gunakan untuk membuat sebelum kita masuk market, tengah masuk market. Ini adalah 7 website percuma. So boleh subscribe, boleh guna, boleh buka, letak bookmark dan kita boleh pakai dia. Okey. Boleh? So, apa yang kita nak buat pada hujung minggu ni? Kebiasaannya kita akan membuat planning. Okey, ni saya nanti akan update sendiri apa plan pada minggu lepas ataupun apa trade idea minggu lepas yang kita dapat untuk entry. Okey, dan sekarang kita nak buat plan untuk minggu ni. Yang mana? Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Yang depan ni, apa yang kita buat adalah
masukkan dia punya ni 1, 2, 3, 4 JPY, CHF, GBP dan juga USD. Okey, dan weekly 4 yang depan JPY, USD, GBP, New Zealand. Okey, monthly punya sell AUD, Euro, New Zealand, Kanada. Okey, dan apa ni? Weekly untuk sell. Weekly yang bawah, yang lemah. Euro, AUD, Kanada, CHF. Okey, dan kita kosongkan dulu color dia. Alright, sekarang kita nak main color-color. Kita nak main color-color. Mana yang sama? Satu, JPY, USD dan juga GBP. So, kita ada 3 currency untuk buy. Okay, dan apa yang kita nampak yang lemah pada minggu lepas dan untuk bulanan punya, kita nampak AUD, Euro, Kanada. Okey. So, kita ada benda lah ni. Kita copy benda ni. Kita copy. Dan kita masukkan ke dalam plan kita. Kita masukkan dalam sini. So, settle. Kita ada plan untuk minggu pertama 1 November. Okay, minggu 1 November. Dan kita letakkan. Apa yang kita nak buy? JPY, USD dan juga GBP. Okay, yang kita nak sell AUD, Euro dan Kanada. Okay. Itu yang kita currency kita nak buy dan currency yang kita nak sell. Alright. So bertepatan sentimen pasaran untuk minggu depan nampaknya kenalah. Cuma ada satu lagi currency yang mungkin kita boleh tambah untuk buy dan juga untuk sell, New Zealand dan juga apa satu lagi tadi? CHF. Tapi tak apa, yang ni pun 3 currency ni pun dah cukup best. Dan fokus utama yang ada 2 currency yang saya memang fokus gila-gila. Okey, untuk sell. Yang ni saya merahkan juga Kita buat font merah. Ni Euro dan juga 3 lah sama sekali. Kanada. Alright. Yang ni memang 3 currency ni memang saya fokus gila-gila pada minggu depan untuk cari peluang short dia. Alright. Dan yang untuk saya buy ada satu saja. Yang saya interested untuk buy. Okay, JPY. Alright. Yang ini memang gila-gila punya. Maksudnya kena dengan apa yang daripada sentimen semasa, cerita semasa dan kena dengan plan buy betul-betul. Dan ini memang saya cari betul-betul untuk sell. Alright. So, apa-apa terjadi, saya akan fokus kepada 4 currency ni. Okay. So, kita pandang kat AUD JPY, Euro JPY, CAD JPY. Itu memang fokus gila-gila pada minggu depan. Okay. Dan sekarang saya nak sharekan satu lagi plan, tips untuk minggu depan. Kita ada 3 possibility yang kemungkinan game untuk minggu depan. Okay, nak tahu tak? Siapa nak tahu? Ada nak tahu? Apa game? Apa game yang kita boleh main ataupun apa kemungkinan option-option yang ada untuk minggu depan? Ada yang nak tahu tak? Ada yang nak cuba-cuba? Okay. Alright. So, okay, nak. Okay, jom. Sekarang, apa yang menarik adalah kita ada 3 Yang pertama, jika Trump menang. Trump menang, apa kemungkinan yang berlaku? Okay, apa kemungkinan yang berlaku? Jika Trump menang, kita macam ni
akan ada pasaran saham yang akan bullish lagi, akan naik lagi. Ini kemungkinan kalau contohnya Trump menang, market kebanyakan analis membuat prediction Trump akan menang. Pasaran saham akan naik. USD kemungkinan akan kukuh juga. Dan tension, sentimen pasaran mengenai macam-macam. Trump tahu kan, dia punya game macam mana. Kemungkinan akan meningkat juga. So, itu adalah possibility pertama. Kalau Trump menang, USD akan kukuh, pasaran saham akan naik dan tension mengenai apa-apa yang kemungkinan diimplement oleh Trump akan meningkat juga. Itu kalau Trump menang majority. Okey, yang kedua kalau Biden, Joe Biden menang, kita akan nampak pasaran saham jatuh. Okey, high beta currency pun akan jatuh dan pasaran dalam keadaan tertekan. Dalam keadaan yang lebih tertekan. Sebab uncertain. Sebab Joe Biden orang baru yang kemungkinan membuat polisi yang baru pertukaran polisi ke mungkin. Itu antara benda yang kemungkinan berlaku kalau Biden menang. Pasaran saham jatuh, komoditi kemungkinan akan jatuh. Maksudnya high beta currency pun kemungkinan jatuh dan kemungkinan currency seperti JPY, USD pun akan start mengukuh. JPY mengukuh, USD lag sikit daripada JPY. Okey. Tu kemungkinan yang kedua. Trump main tweet, 1 gol terjun tiruk. Mimpi Trump kalah. Amboi. Siap masuk mimpi Trump kalah. Okey. So itu yang kedua kalau Biden menang. Biden menang majoriti lah. Pasaran saham akan kemungkinan jatuh. Akan turut jatuh dan juga next adalah siapa tu? Siapa tadi? Itulah dua, tiga, satu lagi saya dah lupa dah. Banyak makan semut ni. Okey, so yang ketiga kalau 50-50, seorang pun tak nak mengalah. Maksudnya kalau menang majoriti betul-betul tipis. Kemungkinan uncertain dekat pasaran tu semakin ada dan kita akan nampak pasaran saham pun akan slip juga, komoditi ataupun high beta currency pun akan slip juga, akan jatuh juga, akan drive market ke dalam makin jatuh. Maksudnya makin merendah lah, makin turun. Dan kemungkinan currency seperti JPY, USD mendapat kenaik. So, apa yang saya dapat simpulkan daripada cerita 3 possibility tu, okey, saya simpulkan kemungkinan yang paling banyak dapat benefit adalah JPY. Okey? Untuk cerita kalau Biden si Trump menang, kalau Biden menang, kalau 50-50. So, apa yang saya nampak adalah okey, kemungkinan besar JPY paling banyak dapat benefit daripada election minggu depan. Alright? Itu yang saya nampak lah. Ini berdasarkan daripada pendapat peribadi. So, apa yang saya nampak, nombor 1 pun kemungkinan dia ada dapat gain sedikit. Nombor 2 memang dia dapat gain banyak. Nombor 3 uncertain dekat pasaran dan kemungkinan dia pun akan kukuh juga. So apa yang saya nampak adalah JPY ni cantik untuk dia teruskan dapat benefit lah. Maksudnya dia paling banyak lah beruntung daripada game minggu depan. Kebiasaan macam itu Wiman. Kebiasaan ni macam itulah. Okay, faham So kalau kita lihat kejap saya tengok dekat Zuli punya lukisan untuk minggu depan. Jap.
Kita tak trade JPY AUD, kita trade AUD JPY. Okay, apa yang kita nampak Euro JPY, GBP JPY, AUD JPY, CAD JPY. Kalau Trump menang dia kemungkinan naik. Yang ni. Kalau Trump menang dia, kemungkinan dia akan naik ke atas untuk USD JPY. Ni kalau Trump menang. Okay, dan yang lain saya nampak dia memang kemungkinan ke bawah. Ni Euro JPY pun Zuli lukiskan ke bawah. So mungkin seiring saya dengar jika saham pasaran kukuh, mata wang dolar turun. Kalau sentimen cantik, Kamal kalau sentimen cantik, memang kemungkinan besar USD tu akan kurang lah. Maksudnya melemah. Kebiasaannya. Tetapi untuk kes, kalau saham meningkat dan tension, maksudnya market bimbang tu pun meningkat juga, USD pun kemungkinan pun akan start mengukuh. Tetapi ingat kalau saham naik, USD naik, so kita kena ready sampai certain level dia akan berlaku profit taking yang besar. Okey, sebab apa? Harga saham mahal, harga USD pun mahal. Okey? Cantik tak kalau kita jual dekat paras tertinggi? Logik. Kita ada kasut. Okey? Kasut kita tengok, makin menaik harga dia. Tapi tengok ringgit kita, nilai ringgit pun makin menaik ringgit kita. Dah sampai ke atas paling atas kat pucuk orang kata. Apa yang selalu kita akan buat? Kalau aku tak jual sekarang, rugilah. Betul tak? Kalau aku tak jual sekarang, rugilah. Harga ringgit dah mahal. Harga kasut tu pun mahal. Kalau aku jual, banyaklah profit aku dapat. Profit daripada kenaikan harga. Tergelincir lagi. Daripada exchange rate. Okay, so ada dua benefit yang kita dapat. So kalau tengok kalau USD kukuh, saham naik, sampai certain level kita ready untuk kemungkinan berlaku profit taking. Market akan start retrace. Okay, tu dia. So kita nampak yang ini apa ni, GBP JPY pun ke bawah, perjalanan wave 3, so jauh lagi perjalanan dia. AUD JPY ke bawah juga, perjalanan wave 3. Air tak ada dekat office sebelah. Office ini air tak ada apa benda nama kuku ada kat bawah. Jauh pula nak pergi ambil. Alright, ni apa ni? CAD JPY the location correction ABC X ABC ya. ABC, okey. Asal kat sini. Dekat mana higher degree? Asal dia tarik sini. X, W, X. Sekejap, kira-kira. W, X, Y. Jangan saya tak dapat tangkap dia punya degree ni. WX ni double correction. Okey, kejap WXY. Okey. Asal saya tak tarik extend sini Ini XWX. XW. Big satu mana? Okey. Oh, sini. Okey. Alright, kena tengok degree dia Dia ada a few degree yang berbeza. Ni degree yang paling besar, So yang ini semua sekali W. Dalam W ni ada WXY, ada double correction. Okey, ada double correction. So, ni warna merah ni. So yang dia buat lagi satu adalah yang warna biru ni adalah W. Semua sekali ini W. Alright. So ini adalah semua sekali dalam phase correction. Okay. Ini adalah double correction sampai X ini. Okay, kita tengok higher degree lagi satu mungkin boleh lagi jelas. Ni.
Okey, 1, 2, 3. Sekarang adalah wave 4 yang dijangkakan, tapi sekarang tengah membuat correction. Okey, dan perjalanan dia 4, 5 bawah lagi. Tapi buat masa ni nampaknya dia akan ke bawah dululah berdasarkan daripada correction semasa. Okey, ini untuk CAC JPY. Dan yang menarik adalah dia seiring dengan harga minyak. Harga minyak dia ada update tak? Harga minyak pun sekarang tengah drop, tengah membuat correction. Jadi membuat level 4 ni mungkin ada diagonal, betul? Ada leading diagonal dan ini adalah wave keempat, dia tengah membuat correction. Ramzam, waalaikumsalam. Apa khabar? Alright, khabar baik sini. Okay. Yang ini untuk crude oil sekarang harga rendah ke $35, $36. So memang harga terendah untuk beberapa bulan ni. Sejak daripada ada kejap lepas jatuh, dia naik. So ini antara rendah. Dan take note, untuk kes COVID agak meningkat kebelakangan ni di Europe, di US, dan kita nampak dengan cerita Perancis, Jerman, apa lagi Belgium start memperketatkan dia punya social distance, dia ketatkan, ada lockdown di beberapa negeri, okey, dalam tu. So memang kita akan nampak lah. Hari Khamis hari tu 504 kes sehari. So memang gila tau. Maksudnya diorang akan implement. Dan yang paling penting, euro dah memberi hint. That's why saya suka nak sell euro. Euro dah memberi hint daripada segi polisi. Daripada segi polisi, kemungkinan akan start calibrate semula apa-apa tools yang diguna. Maksudnya akan lebih merendahkan lagi, lebih easing lagi. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dia menceritakan tentang beberapa negara. Macam tadi Perancis, apa lagi? Jerman dan juga Belgium. Yang Belgium Hazard yang menceritakan akan memperkenalkan lockdown di beberapa kawasan dia. Okey, sebab kes dah gila-gila sekarang. So itu mengundang kepada ketakutan untuk minyak ni. Demand akan terjejas. Okey, demand side akan terjejas. Bila factory tutup, kita akan nampak penggunaan minyak pun start berkurang. Okey. Bila berkurang, harga pun start jatuh. Tu dia cerita dia ni untuk untuk minyak. So, berkena dengan kita punya plan pada minggu ni, saya memang semangat gila untuk sell AUD, Euro dan juga Kanada. AUD pun dia macam ni AUD kalau tak ada election, kemungkinan dia akan lebih melonggarkan polisi dia. Apa yang latest dia bagi tahu, dia akan turunkan rate dia. Nak turunkan lagi rate dia, kemungkinan bawah daripada kosong pun ada kemungkinan So itu yang RBA nak buat. Sekarang 0.25 kalau tak silap dia punya interest rate. Mungkin akan main di sekitar kosong. Okay, interest rate untuk AUD. So disebabkan ada election, dia hold dulu. Dan kita tunggu election punya game dan lepas tu mungkin dia akan membuat something untuk ekonomi dia. Okay, dan yang saya suka nak buy adalah JPY pada minggu depan. Okay, jom kita masuk kepada teknik kita. Dah 10.40. Kita masuk kepada teknik. Slide nanti saya akan postkan dalam grup. Okay, bacalah sendiri slide. Okay, sekejap mana saya nak buka. Inilah. Okay, contoh kita nak JPY kita fokus JPY. Kita fokus GJ. Kita cari GJ, kita besarkan. So, saya ada buatkan flow untuk trend line. So, topik hari ini adalah kita cover pasal trend line. So, apa yang kita ada di sini, ini adalah flow yang kita nak trade pada minggu depan. Ataupun setiap kali teknik yang kita nak pakai, inilah yang kita tengok. Okey, yang pertama adalah step dia yang saya buat adalah kita cari dulu apa currency yang kita nak buy, apa currency yang kita nak sell. Okey? Dan next kita menggunakan Finviz monthly dan weekly punya direction.
pergerakan daripada harga dekat Finviz tadi yang kita tengok tu, meter tu. So kita akan membuat dia punya table dan kita masukkan. Okey, dan sekarang kita membuat pertanyaan kepada pemilihan currency kita. Adakah kita nak masukkan sentimen semasa dalam kita punya plan, dalam kita punya trading tu? Dalam sistem kita, kita nak masukkan tak current headline dan juga sentimen yang ada dekat market sekarang? Kalau ada, okey, listkan apa sentimen dia dan kita decide apa. Alright? Contoh kita masukkan election. Apa yang kita decide dekat situ? Adakah market lebih bagus, sentimen dia lebih positif ataupun negatif? Kalau negatif, ke arah mana yang kita nak masuk? Okey, currency mana yang kita akan membuat pilihan? Okey, lepas tu dah buat semua sekali. Contohnya pandemik, election, pasal Brexit. So kita masukkan. Apa yang kita tertarik nak membuat pilihan ataupun nak membuat keputusan. Okey, next adalah apa pair yang kita nak trade, best pair untuk kita gabung-gabungkan. Macam minggu ni kita ada nak gabungkan JPY dengan AUD, CAD JPY, AUD JPY. So kita tengok yang tu. Alright, lepas tu kita drawkan trend line. Drawkan trend line. Okey, lukis trend line sekejap lagi saya tunjukkan macam mana cara melukis trend line. Dan next adalah trading style kita. Kita suka layan rejection ataupun kita layan kepada breakout. Kalau kita suka layan rejection maksudnya kita follow trend. Price mantul dekat trend line, kita buy. Contoh nak naik buy. Nanti kita tunjuk macam mana reject dan juga macam mana breakout. Pastikan tak ada divergent dan kita tengok pada CRS, price action, yang menunjukkan dia nak teruskan trend dia, pergerakan dia. Dan kalau breakout, pastikan kita jumpa divergent dan kita tengok kepada volume. Kalau dia breakout dengan volume yang tinggi, baru kita masuk untuk buy ataupun sell. Okey, jom kita tunjukkan macam mana permainan dia. So, cari satu time frame yang kita selesa. Okey, kita tengok H1. Okey, contoh kita nak trade dekat H1 ni. Alright. Kita nak trade dekat H1. So, kita drawkan trend line. Okey, kita colorkan hitam lah. Ni daripada atas. Okey, syarat melukis trend line. Syarat melukis trend line, pastikan kena 3 kawasan. 1 yang pertama, 2 dan juga 3. 3 kawasan yang kena, yang bersentuhan, boleh kita panggil sebagai kawasan tu ataupun trend ni adalah valid. Okey, trend line ni adalah valid. Alright, 3, 1, 2 dan juga 3. So ini kita boleh panggil trend line ni bagus, valid. Kita boleh pakai. Alright, boleh? Boleh yang tu ya? Okey, so next adalah kita dah ada dah ni trend line yang valid yang ini. Kalau kita nak cari peluang untuk sell, GJ kita masuk ke? Euro JPY ada. Okey. Tak apa, nanti kita tunjuk yang lain. Alright. Dan contoh kita dah ada satu trend line ni. Kita cakap kita nak layan breakout. Kita nak layan reject. Kalau reject macam mana? Kita cari peluang sell. Kita tunggu price naik sampai atas ni dan dia reject ke bawah macam ni. Baru kita suka untuk cari peluang sell. Okay, ini based on rejection daripada trend line. Dia punya stop loss tak besar, senang. Atas daripada tu kita letak stop loss. Simple. Okay, tapi apa yang kita nampak sekarang, dekat situlah tempat kalau dia melakukan rejection, dekat situlah tempat kita nak cari peluang sell. Okay, dekat situlah. Tunggu dia reject trend line, baru kita masuk untuk sell. Okay? Boleh? Tu dia. Ni kita bermain dengan rejection. Okay? Kita bermain dengan rejection. Reject trend line. Reject trend line, kita sell. Reject trend line, kita sell. Reject trend line kat sini, nanti kita sell. Okay? Yang ni kalau kita layan reject. Alright? Boleh?
Boleh So, next adalah macam mana kalau kita nak layan breakout sebagai contoh. Okey, sebagai contoh. Kita ada trend line menaik macam ni. Okey, trend line menaik. Yang pertama adalah kita drawkan, pastikan ada 3 kawasan yang sentuh. 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 kawasan yang melakukan rejection di situ. So ini adalah valid trend line. Alright, trend line paling simple, yang paling valid, yang valid lah yang kita boleh pakai. Alright, kalau kita cakap kita nak trade breakout, lawan trend. Lawan trend pula. Kita nak layan breakout, maksudnya dia naik, kita nak cari peluang untuk dia turun. Bilakah benda ataupun time yang paling cantik untuk kita layan breakout. Okey, dan ni trend line dah valid. Sekarang kita tengok kepada divergent. Ada tak divergent? Kita kena masukkan indikator. Apa indikator yang kita pakai? Awesome, RSI. Ramai yang suka RSI. Kita masukkanlah RSI kat sini. Okey. Alright. So, apa yang kita nampak di sini adalah berlaku divergent yang betul-betul kritikal. Contoh yang sini sini daripada bawah sini sampai ke atas sini, kita nampak ni harga semakin naik. Tapi yang ini ni turun, semakin turun. Yang ini pun lebih rendah daripada yang ni. Yang ini pun, yang last yang tinggi ni pun lebih rendah daripada yang ni. So kita ada nampak ada divergent di bawah sini. Okay, ada divergent. So, apa yang kita boleh buat? Ini harga semakin naik. Dan kita nampak ada divergent di sini. So, benda cantik kita nampak dan kita hanya menunggu price melakukan breakout sahaja. Contoh kita ada trend line, kita tunggu dia breakout sahaja di sini. Kalau dia melakukan breakout, kita boleh cari peluang untuk sell apabila dia melakukan breakout. Macam ni dia breakout. Ini adalah teknik yang saya guna pada tahun 2015, 2016. Ini memang best gila. Waktu tu memang peluang kita cari sell sahaja. Saya memang cari peluang untuk sell. Breakout trend line, sell. Breakout trend line, sell. Breakout trend line, sell. Ini antara teknik yang banyak profit. Ini adalah teknik yang saya dapat withdraw. Okay, that's why saya sharekan. Alright, so breakout dia, saya sell. Breakout dia, sell. Ni dia. Kita tunggu ada divergent. Kita tunggu ada trend line dan tunggu breakout. Breakout dia, letak stop loss di atas dan kita cek peluang untuk sell. Ni breakout sini kan. Close kat bawah tu, stop loss atas tu dan kita cek peluang untuk sell. Tengoklah berapa 1.51, 2 risk reward 2. So tengok apa yang kita nak. Kalau 2, kita tengok ada tak yang kait macam ni kat sini, support. Okey, kita tunggu. Okey, boleh. So ini 2, risk reward 2. Maksudnya kalau stop loss 100 pip, TP kita 200 pip. Itu contoh. Kalau je nak gunakan. Okey, nak guna storage. Ada yang cakap nak guna storage. Boleh tak? Boleh je. Storage. S, stochastic. Okey, kalau kita nak guna storage, gunalah. Berapa kita punya period. Ni kejap tengok. Okey, nampak tak? Ni pun dah ada divergent dia. Tapi macam ini lah, nampak dia macam mata kena tajam. Maksudnya dia punya slope tu sikit. Tapi kita nak tahu lah, oh itu divergent. Alright, yang ini dia ke atas. MACD pun boleh. MACD lagi jelas rasanya. MACD, tapi kalau MACD dekat investing ni korang kena pandai setting.
Okey. Dia kena guna line yang warna biru ni. Ni. Ni line ni tengok ni warna yang warna biru merah ni. Tengok ni. Divergent. Obvious gila. Okey. Ni. Obvious, memang obvious. Warna biru merah ni. Jangan tengok yang bawah ni. Yang bawah ni adalah hasil tolak biru merah ni. MACD adalah biru merah ni. Okey, we want. So kita nampak daripada atas ni dah start. So memang dah obvious gila lah untuk divergent. So kita hanya tunggu peluang breakout. Memang orang suka akan cari breakout macam ni. Okey. Memang suka cari breakout macam ini, dan apabila dapat breakout macam ini memang sedaplah melayan. Okey, boleh? So inilah yang kita ada untuk apa orang kata, untuk teknik dia. Simple. Tetapi kita perlu ada sabar sikit je lah kalau nak breakout. Nak tunggu breakout, kita betul-betul tunggu dia breakout baru kita masuk. Selagi tak jumpa breakout, selagi tu kita relax dulu. Okey? Selagi tak jumpa breakout, kita relax dulu. Boleh? So ni dah ada lah, dah complete. Maksudnya kita dah ada TP, dah ada stop loss, ada tempat entry, ada SOP nak entry. Okey, dan last kali kita kurang yang ini. Kita tak ada cerita untuk pengurusan. Okey, untuk pengurusan yang saya setkan untuk teruskan position yang adalah masuk tengah running position. Saya menggunakan pendekatan terpulang, sama ada kita nak gunakan ikut setiap support level, kita nak letak TP ke, letak trailing ke apa ke, terpulang. Tapi untuk webinar, saya hanya menggunakan, tak kisah dia pergi mana, naik ke turun, saya tak akan buat apa-apa. Saya ada TP dan ada stop loss, saya akan biarkan pada TP dan stop loss. Dan juga bila hari Jumaat, saya akan close saja position. Okey, hari Jumaat sebelum market close, saya close position semua sekali. Right? So itu cara saya menguruskan untuk trend line, untuk kita rekodkan dalam webinar kita. Okey? So itu sahaja cara yang paling mudah untuk kita gunakan. Tak payah yang susah-susah. Kita nak uruskan pun senang. Set and forget boleh dikatakan. Cuma tengok bergantung kepada diri kita. Kita ada masa tak nak menguruskan ataupun tidak. Okey? So kalau macam ini, TP dia dekat sini. Kita tunggu je lah. Kalau contohnya dalam masa seminggu, daripada sini start dan seminggu dia TP. Baru kita close. Ataupun kita cakap, hari Jumaat. Sini dah Jumaat. So kita close saja. Okey? Dia bergantung kepada cara kita menguruskan. Ingat, kita buat duit bukan daripada teknik kita. Bukan daripada cara kita entry. Bukan cara kita masuk market. Tetapi kita buat duit daripada macam mana kita keluar market. Macam mana kita exit. Apa plan kita untuk keluar market. Itu sebenarnya. Itu benda yang susah untuk buat. Okey? Boleh? Alright, ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa-apa soalan? Okey, jelas ini simple je. Technical pada minggu ni memang simple. So boleh gunakan dan boleh pakailah. Dia simple saja. Time frame bergantung apa time frame yang kita gunakan. Goal apa cerita? Sekejap kita buka goal punya. Okay, goal. Apa yang kita nampak kat goal kalau kita nak applykan kepada hukum rule trend line, kita ada satu trend line yang dia baru breakout tau. Trend line di sini. Okey, trend line di sini dia baru dia melakukan ke-breakoutan. Baru dia breakout untuk minggu lepas. So kita nampak 1.1, 2, 3, 4 dan ada 4 kawasan yang melakukan reject kat situ, dan selepas dia bounce
breakout kat sini dan kita nampak dia retrace kejap dan dia terus bermain di bawah trend line. Okey, dan selepas tu dia melakukan breakout lagi sekali. Kita ada mini punya trend line di sini. Okey, kita ada mini trend line dekat sini pun dia melakukan breakout dan juga terus menerus untuk turun. Okey, sekarang kita nak buangkan dia punya urut-urut bongok ni. Apa urut ni? Okey, ni. So, kita tengok ada tak divergent kat sini. Okey, price makin menaik dekat sini. Sekejap saya clearkan sama sekali. Boleh nampak ni kita buang kejap. Nyorok ke atas. Okey, yang ini kita nampak dia makin menaik. So kita nampak ada divergent. Ada menaik lah. Okey, dan kita tengok di sini ada price start melakukan divergent di sini. Di sini ada divergent. Alright, ni atas, yang ni makin atas. So kita ada divergent. Okey, dan dia melakukan breakout selepas tu. So tengok level dia. Antara level yang kita nak tengok adalah 1905, 1910, 15, 20, setiap $5 tu. So tengok dia breakout. So itulah yang berlaku. Dan kita ada lagi satu trend line yang minor trend line di M15. Di sini pun sama juga. Kita tengok ada tak trend divergent? Tak ada lagi. Divergent ada berapa jenis? Ada 3. Normal, klasik, hidden dan juga apa nama? Tidak, kompleks. Ada 3, kompleks, hidden dan juga klasik. Okey, dekat sini kita tak nampak, mini ni tak nampak. Tetapi sebenarnya kita ada divergent, betul tak? Betul tak kita ada divergent? Siapa cakap kat sini divergent? Jom kita buat tu. Kita uji kefahaman. Siapa cakap dekat sekarang ni ada divergent? Jom. Ada tak divergent? Cepat. Ada tak divergent dekat sini sekarang? Sekarang ada divergent tak? Ada divergent tak? Hati jawab ada. Kian, ada. Ada divergent tak? Wimun, ada tak divergent? Divergent maksudnya kalau harga naik, dia punya indikator menurun. Okey, ni kita tengok. Ni saya adjust lah Nanti takut yang tak faham. MACD kita guna histogram. Signal pakai histogram yang ni kita pakai. Okey. Dah. Nak color kelabu. Okey, jom. Layan. Color kelabu. Dah. Sama macam dalam MT4. Boleh. So, nampak tak ada tak divergent? Ada tak korang nampak ada divergent di situ? Gold boleh naik sekali retest untuk buat divergent. Maksudnya apa? Dia naik atas ni, dia buat bentuk macam ni Dia naik sampai atas sini dan dia turun. Okey, yang sini pula dia naik buat macam ni. So baru ada divergent kat sini. So apa? Ada divergent tak sekarang? Cepat sekarang dah ada jadi divergent belum? Kalau contohnya belum ada lukisan ni, dah ada divergent belum? Ezril, Kamal. Come on Kamal. Ada divergent ke tak? Belum lagi. Ezril kata belum. Ati dan Kian cakap ada. So kita tengok yang mana. Cepat. Last quiz sebelum election. Tak nampak divergent lagi. Okey. Lagi, come on. City Hour, belum. Okey, lagi. Ada lagi. So ada 2 vote untuk dah ada dan 4 yang vote belum ada. Come on, yang lain. Tak tahu. Tak tahu ada 7. Tak tahu. Tak ada lagi. Okey, jom. Kita operate. Jawapannya kalau kita tengok daripada time frame ni, jawapannya dah ada divergent. Okey? Tapi bukan klasik ataupun classical divergent. Kita ada hidden divergent.
Hidden divergence di mana? Kita tengok ni bukit ni. Okey, bukit ni kita dah ada. So, selagi dia menaik tak sampai atas sini, selagi itulah divergent ini valid. Okey. So, kita letak di mana-mana dan sekarang pun dah ada divergent dekat sini dan juga di sini. Ini kita panggil sebagai hidden divergent. Okey? Kita panggil sebagai hilang. Kita panggil sebagai hidden divergent. Tengok ni. Okey? Ada hidden divergent. Saya paling suka gila kalau ada hidden divergent. Sebab apa? Dia follow trend Tengok, kat sini trend dia adalah menurun. Okey? Semasa adalah dia tengah melakukan penurunan. Alright? Dan kita nampak, asal dah ada spike dekat indikator tapi dekat harga dia tak lepas pun harga sini lagi. So, stop loss kita, kalau contohnya kita cari peluang untuk short, nak sell, daripada sini sama sekali tempat kita boleh cari peluang untuk sell selagi dia tak lepas daripada level ni. Selagi level ni dia tak lepas, selagi itulah valid kita punya divergent. Okay, sepanjang-panjang ni lah divergent kita. Okay, ni pun dia tengah reject pada trend line kan. Ni pun dia tengah main pada trend line. So kita tunggu je lah. Tunggu naik, dia naik main. Sedap ni. Selagi dia tak contoh yang saya suka macam ni. Ni saya suka. Kalau dia buat macam ni, Isnin, dia naik slow-slow. Dia naik slow-slow kat sini kan. Sampai satu kawasan 18 ke 19 ke, dia sampai area sini lah. Ini korang kalau siapa yang betul-betul teknikal cari peluang untuk short, kat sini adalah area yang paling best. Sebab apa? Kemungkinan kalau dia naik sopan-sopan macam ni, hidden divergent ada, classic divergent ada. Okay? So memang best gila. Korang jangan sell dulu kat sini. Tunggu dia breakout trend line. Sell. Tunggu dia breakout trend line, slow je cakap sell. Kalau dia breakout dia trend line, okay, kat situ memang best lah boleh bergembira. Sebab daripada technical part, semua ada. Semua dah settle. Okay? Maksudnya kita dah buat kerja kita lah. Daripada follow disiplin dan benda semua sekali kita dah buat. So, kita boleh cari peluang untuk sell kalau dia breakout bawah sini. So, stop loss atas tu dan kita jangkakan dia boleh turun lagi ke bawah. Okay, ni memang paling best, paling cantik. Sampai 1900 dia reject, pastikan tak lepas 1911. Itu atas stop loss dan kita berjangkakan dia jatuh bawah lagi, tu best. Okay, pastikan dia naik sopan-sopan tau. Sopan-sopan naik ke atas. Itu memang best. Selasa, Isnin, Selasa. Isnin, Selasa, Rabu. Lepas tu dia breakout trend line. Dia breakout trend line cukup sifat daripada segi teknikal semua sekali dah cukup. Tinggal nak entry sahaja. Okay, boleh? Alright. So, boleh okay, dah pukul 11 minit. So, slide boleh baca dekat dalam grup dah post kan slide. Dan kita akan sambung pada hari Isnin nanti. Okey Hati? Wimon, Kian, Syahrul Mizan, terima kasih semua sekali. Kamal, thank you. Dan selamat berhujung minggu. Okay, have a nice weekend. Alright, Wimon. Sulaiman. Okay, terima kasih. Masuk, pergi kat page Zuli. Zuli ataupun saya dekat Facebook. Saya ada sharekan link Telegram dalam tu. Okey, terima kasih. Facebook saya Muhammad Helmi Izzani. Dekat dalam post saya ada sharekan tentang link group. Tekan je link group. Ada kat Facebook. Okey, sekejap Facebook. Ni, Mama Ansem ni akan cakap pada 4 November. Wish, ini dah waktu election. Okey, sekejap mana saya kena link group. Ni. 8 Oktober punya post, Sulaiman. Masuk ni, tekan je ni. Akan ada tu.
akan ada link. Masuk bagi tahu say hi ke apa ke dalam grup. Okey, terima kasih. Okey, Amin. Thank you, Min. Pastikan jumpa saiz dah kecil sikit daripada Julie. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu dan selamat bergembira bersama keluarga. Dengan Julie, kacang Okey, bye semua. Okay, Kamal, thank you.